Indikator yang pertama ni apa, 60 ni? 60 tu dia punya suhu sekarang. Yang bawah tu suhu yang kami set 60. Okey, tahu lagi. Ini yang pertama untuk pembaran ke tadi dia punya charger. Dia dekat off. Dia tak ada warna merah. Sekarang ni dia hanya 2 amp. Jadi waktu nak charge tu dia sedikit lambat. So kita boleh cadangkan untuk ambil apa yang lagi besar supaya charge tu lagi cepat dan kita guna lebih tenang. Kesimpulan yang kita dapatkan pada projek ni adalah projek TV Jaya capai hasil objektif yang kita rancang selama ni. Jarak jauh tu kan, nak panaskan makanan boleh. Untuk yang macam kerja kat office, beli makan awal-awal, lepas tu nak makan tengah hari, boleh letak dalam bilik pemanas. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Hari ini saya akan membentangkan projek saya itu membina thermal storage heating bed. Saya merupakan pelajar daripada kursus mekanikal penyejukan dan penyamanan udara. Kod khusus bagi projek tahun akhir 2 ialah DMC 3042. Penggila projek lah Encik Jeffrey bin Kamar. Data pelajar. Nama saya Abu Yazid bin Abdul Halim. Ahli seterusnya adalah saya, Muhammad Dini Adam bin Muhammad Yazid. Ahli kumpulan yang terakhir ialah saya, Ukashah bin Ahmad Subeki. Alright. Isi kandungan. Yang pertama sekali iaitu pengenalan projek. Yang kedua, latar belakang kajian. Yang ketiga, pemetaan masalah. Yang keempat, objektif. Yang kelima, kepentingan kajian. Yang keenam, skop atau limitasi kajian. Yang ketujuh, metodologi. Yang ke-8, perancangan kerja iaitu cartakan. Yang ke-9, carta ahli. Yang ke-10, proses pelaksanaan projek. Yang ke-11, kos projek. Yang ke-12, cadangan pada memberikan. Dan juga yang terakhir sekali ialah isi projek. Alright, kita pergi slide yang seterusnya. Pengenalan projek. Pertama sekali, untuk mengekalkan suhu haba makanan atau minuman. Yang kita sedia maklum, projek saya di mana iaitu membina thermal storage heating bed adalah untuk mengkaji bagaimanakah suhu haba makanan dapat dikekalkan pada jangka masa suhu yang lebih panjang. Yang kedua ialah menentukan suhu yang diperlukan. Kawalan suhu mengikut kesesuaian makanan dan minuman yang disimpan iaitu bekal makanan dan paket minuman. Menentukan suhu yang diperlukan di mana saya menggunakan komponen tambahan bagi melaras suhu bagi memanaskan makanan atau minuman tersebut. Dan yang seterusnya ialah saiz dan rekaan projek. Rekaan projek yang bersaiz sederhana bagi memudahkan pengguna membawanya ke mana sahaja. Kita pergi slide yang seterusnya. Latar belakang kajian. Yang pertama sekali ialah projek yang dibuat daripada isolation storage bed. Seperti yang saya sedia maklum, projek yang saya laksanakan ialah merupakan projek daripada produk yang terdapat di pasaran iaitu isolation storage bed, di mana hanya dapat mengekalkan suhu pada masa tertentu. Namun tempoh masa tersebut amatlah terhad, di mana tiada bahan ataupun komponen yang dapat memberikan suhu di mana dapat mengekalkan haba pada jangka masa yang lebih panjang. Yang seterusnya, pemilihan kajian pengenalan suhu yang terdiri daripada isolation reflector. Seperti yang saya ceritakan tadi, saya juga mengkaji pengenalan suhu di mana penggunaan isolation reflector. Yang seterusnya ialah konsep pemanasan iaitu thermoelektrik. Ini merupakan bahan yang saya gunakan. Bahan yang saya gunakan itu menggunakan proses ini iaitu thermoelektrik. Yang seterusnya ialah komponen yang terdiri daripada yang pertama sekali heating plate, thermostat, fan heat, sink, bateri dan indikator bateri. Alright, kita pergi slide yang seterusnya. Penyataan masalah. Yang pertama sekali ialah penetapan suhu. Kawalan digital thermostat membantu menetapkan suhu mengikut kehendak pengguna. Di sini kita dapat kenal pasti di mana penggunaan material yang saya gunakan iaitu thermostat digital dapat mengawal suhu mengikut tempoh masa yang tertentu berdasarkan kehendak pengguna. Yang seterusnya ialah kawalan pemanasan. Makanan dan minuman yang disimpan dapat mengekalkan suhu pada tempoh masa yang lebih lama. Dengan adanya komponen tambahan ini, maka makanan dan minuman yang disimpan dapat dipanjangkan suhu dan dapat dikekalkan bagi kesegarannya apabila dijamu kelak. Yang seterusnya ialah jangka hayat. Memanaskan bekalan makanan dan paket minuman selama purata 4 jam jika bateri pada tahap 100%. Kajian yang saya laksanakan mendapati bateri yang saya gunakan iaitu berkapasiti 7500 mAh dapat menampung penggunaan operasi projek selama 4 jam penggunaan tanpa henti. Alright, kita pergi slide seterusnya. Objektif projek. Yang pertama sekali ialah pengawalan suhu. Projek yang dihasilkan dapat mengekalkan suhu mengikut kepada kesesuaian pengguna. Dengan adanya penggunaan thermostat digital, pengguna dapat mengawal suhu mengikut kepada suhu yang dikehendaki. Penggunaan suhu bergantung kepada jenis makanan dan minuman yang disimpan. Alright, seterusnya ialah jangka hayat penggunaan.
Jangkauan penggunaan projek yang dihasilkan dapat mengekalkan suhu makanan pada jangka masa sekitar 4 jam tanpa henti. Ini seperti yang saya ceritakan tadi, di mana jangka hayat penggunaan merupakan antara objektif projek, di mana pengekalan suhu dapat dikekalkan pada jangka masa tertentu. Okey, kita pergi slide yang seterusnya. Kepentingan kajian yang pertama sekali ialah mengkaji konsep pengekalan suhu. Projek yang dihasilkan mengkaji sejauh manakah projek dapat mengekalkan suhu, baik dari segi yang pertama bahan yang digunakan merupakan antara faktor yang penting bagi melaksanakan projek, di mana terdapatnya kos, pengeluaran kewangan untuk mendapatkan bajet dan sebagainya. Selain itu, komponen yang digunakan mestilah betul. Sekiranya didapati salah, mungkin akan mengakibatkan kerugian. Dan seterusnya ialah proses pengalihan haba, proses perolakan. Alright, proses perolakan merupakan antara proses yang digunakan bagi projek kami, iaitu melibatkan yang pertama sekali kipas, yang kedua ialah dengan penggunaannya PTC thermistor. PTC thermistor dapat membekalkan haba dan disalurkan kepada PC yang merupakan sirip, dan haba tersebut akan dipindahkan melalui perolakan, di mana udara akan mengalir dan haba tersebut akan disalurkan ke dalam ruangan yang ingin dipanaskan. Oleh seterusnya ialah ruang. Alright, seperti yang kita sedia maklum, ruang merupakan antara faktor penting dalam pengekalan suhu, di mana saiz ruang, kapasiti ruang merupakan amatlah memainkan peranan dalam pengekalan suhu. Oleh seterusnya ialah mengkaji penggunaan bekalan kuasa. Projek yang dilaksanakan adalah mengenal pasti penggunaan bekalan kuasa yang diperlukan dalam mencapai, yang pertama sekali ialah suhu, yang kedua ialah jangka hayat bateri, dan yang ketiga ialah masa yang diambil untuk mengecas. Bagi suhu, bekalan kuasa amatlah penting, di mana sekiranya bekalan kuasa menurun, suhu yang ingin dicapai tidak dapat dilaksanakan. Oleh yang kedua ialah jangka hayat bateri. Dengan adanya bekalan bateri yang berkuasa lebih besar, jangka hayat bateri akan lebih berpanjangan. Oleh seterusnya ialah masa yang diambil untuk mengecas. Seperti kita sedia maklum, bateri, masa yang diambil untuk mengecas bateri dijangkau lebih lama bergantung kepada adapter, iaitu komponen yang digunakan untuk mengecas bateri tersebut. Sekiranya kita menggunakan pengecasan bateri setinggi 2M, masa yang diambil akan lebih berpanjangan. Okey, yang seterusnya ialah skop kajian. Skop kajian yang pertama ialah reka bentuk. Reka bentuk projek kami adalah menarik, kompak dan tidak terlalu besar. Kami memastikan projek yang direka dapat mudah diurut dan tidak terlalu besar dan kompak. Yang seterusnya ialah pengguna yang bekerja. Kami memfokuskan kepada pekerja yang melibatkan perjalanan jarak jauh ataupun pekerja yang di mana ingin membeli bekal dari kedai dan ingin disimpan untuk makan pada waktu tengah hari. Dan seterusnya ialah aktiviti luar. Aktiviti luar di mana kami fokuskan kepada individu yang melakukan aktiviti seperti bergelar, bercucuk tanam dan sebagainya. Dan seterusnya ialah pengguna yang memahukan kemudahan. Pengguna dapat memanaskan bekalan makanan dan minuman untuk dibawa ke mana sahaja. Nama saya Muhammad Adam bin Muhammad Yazid. Okay, sekarang kita akan beralih ke bahagian metodologi. Kita ada dua bahagian, iaitu kita ada komponen asas dan komponen tambahan. Komponen asas terdiri daripada PTC thermistor, heatsink, bateri 7500 mAh. Kemudian kita ada digital thermostat, kita ada portable aluminium bag, kita ada kipas 5 volt, kita ada wiring cable, adapter kabel charger, round bar steel, dan akhir sekali L-shape steel. Kemudian kita beralih kepada komponen tambahan, iaitu terdiri daripada indikator bateri, stationary board art, switch car 12 volt, aluminium foil tape, dan akhir sekali screw steel. Seterusnya kita akan beralih kepada gambaran komponen. Di sini terdapat beberapa gambar beserta nama komponen yang kami sertakan. Yang pertama, kita ada bateri 7500 mAh. Yang kedua, kita ada heatsink. Yang ketiga, kita ada switch rod 12 volt. Keempat, kita ada bubble insulation reflector. Kemudian adapter kabel charger. Dan yang keenam, insulate portable aluminium storage. Kemudian kita ada PTC thermistor 12 volt, USB mini cooling fan, wiring cable, thermostat digital controller, stationary artboard, aluminium foil tape, dan beberapa komponen terakhir iaitu indikator bateri, round bar steel, L-shape steel, dan screw steel. Alright, slide yang seterusnya ialah catakan. Pada bulan Jun tahun 2022, kami merancang dan melaksanakan pengenalan PTA 1 pada minggu kedua dan minggu ketiga bulan Jun. Seterusnya, kami merancang dan membuat kertas cadangan pada minggu keempat dan juga minggu pertama bulan Julai. Seterusnya, kami menjalankan pada desain abstrak dengan merancang dan melaksanakannya pada minggu kedua bulan Julai. Seterusnya, kami melaksanakan pembekalan laporan dan projek pada bulan yang ketiga, pada minggu ketiga dan juga minggu keempat. Alright, selain seterusnya ialah carta alih. Mula kami melaksanakan perancangan bersama dengan penyedia projek untuk menentukan projek yang akan dilaksanakan
Sebenarnya kami mereka bentuk dengan membuat lakaran bagaimanakah projek tersebut dapat dilaksanakan. Sebenarnya kami menjalankan pemilihan bahan alatan di mana kami memperolehnya di talian online dan kami menilai untuk mendapatkan kos yang lebih murah. Sebenarnya adalah pembinaan projek dan kami melaksanakannya bersama-sama dengan kumpulan dan seterusnya ialah pelaksanaan di mana kami mengikut tempoh yang telah diberikan. Seterusnya ialah pengujian projek di mana kami menguji terlebih dahulu sebelum diserahkan kepada pengguna, dan terakhir sekali ialah projek berjaya dan tamat. Saya Ukasha bin Ahmad Sobeki. Untuk slide seterusnya saya akan menceritakan berkaitan kos projek. Jadi kos projek kami terbahagi kepada 12 komponen. Untuk komponen yang pertama ialah digital thermostat. Kuantiti hanyalah satu, berjumlah RM25. Untuk yang kedua, cooling fan heatsink. Kuantiti hanyalah satu, berjumlah RM5. Yang ketiga, heatsink, kuantiti sebanyak 3, berjumlah RM15. Yang keempat, portable aluminium foil insulate lunch bag. Kuantiti hanyalah satu, berjumlah RM31. Yang kelima, battery indicator. Kuantiti hanyalah satu, berjumlah RM25.50. Yang keenam, battery rechargeable. Kuantiti hanyalah satu, berjumlah RM100. Yang ketujuh, PTC heating thermostat. Kuantiti sebanyak 6, berjumlah RM96. Yang ke-8, switch car 12 volt berbentuk bulat. Kuantiti hanyalah satu, berjumlah RM3. Yang ke-9, aluminium foil tape. Kuantiti hanyalah satu, berjumlah RM10. Yang ke-10, wiring cable setebal 2.5 mm dan sepanjang 2 meter, berjumlah RM10. Yang ke-11, aluminium 3D foil bag food storage packing, berkuantiti 3 dan berjumlah RM11.70. Yang terakhir, stationary board art. Kuantiti hanyalah satu, berjumlah RM10. Jadi total keseluruhan 12 komponen ini ialah RM256.70. Alright, seterusnya adalah hasil projek. Berikut merupakan gambaran hasil projek yang kami laksanakan. Alright, nak tengok bagaimanakah rupa projek yang sebenar. So, let's go. Ini merupakan projek yang kami laksanakan, iaitu thermal storage city bag. Kami menginovasikan produk yang terdapat di pasaran dengan lebih baik dan meletakkan komponen yang dapat menggunakan suhu dengan lebih baik. Kat sini terdapat indikator bateri yang menunjukkan berapa kapasiti bateri yang tinggal. Yang ni pula yang seperti yang saya cakap sebelum ni, thermostat digital. Yang ni adalah port pengecasan. Kalau kita sebenarnya kita boleh cas kat sini. Yang ni pula ialah indikator on off. Okay, kat sini terdapat dua ruangan. Ruangan yang pertama untuk menyimpan adapter atau lain-lain. Yang kedua ialah ruangan tempat penyimpanan makanan. Ini saya buka. Ialah dia punya adapter yang diberikan sekali. Saya beli bateri tempoh. Jadi dia setuju je.
ke sini. Atau dia sebelah. Alright. Kita pergi ke ruangan yang seterusnya. Ruangan untuk tempat reklam makanan atau minuman. Saya nak jelaskan kat sini makanan minuman itu makanan berukuran 20 kali 20 kali 15 gram. Ataupun untuk air mineral boleh dalam ni. Orang ini adalah insulation reflector yang saya lekatkan pada produk terdahulu dan memastikan dia supaya lebih efektif dalam menggagal. Ruangan dalaman projek kami. Okey, boleh dapat lihat terdapat 3 komponen heatsink, 1, 2 dan 3. Setiap komponen diberikan 2 PTC thermistor. PTC thermistor yang bekalkan haba. PTC thermistor akan alihkan haba ke heatsink dan haba tersebut dikumpul dan kipas. Okay, seperti yang anda dapat lihat kat sini, kipas ini akan mengalihkan haba tersebut melalui proses polakan haba. Alright, begitulah bagaimana cara makanan tersebut dapat dipanaskan. Alright guys, okay, kat sini saya nak tunjukkan bagaimana cut off berfungsi. Suhu sekarang ialah 59.6°. Suhu yang kita set ialah 60.2°. Bila suhu yang sekarang ni mencapai suhu yang kita tetapkan, nanti butang out merah ni dia tidak akan menyala, menandakan sistem sudah cut off. So apabila suhu dah makin turun, nanti dia akan hidup balik dan menunjukkan indikator out ni menyala. Alright, sekarang kita tunggu sebentar untuk melihat bagaimana cut off itu berfungsi. Just connect a little one. CC Teguchi. Okay. Alright, dah 60.2. Okay, sekarang lampu out ni dah tidak menyala. Pasang filter. Kalau tersilap tutup bicara, terbalik di susun di filter. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.